Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan selamat kembali ke alam persekolahan Maya untuk tahun 2021. Sebelum memulakan kelas, izinkan cikgu memperkenalkan barisan guru RBT di SMKPP sesi petang. Terdapat 8 orang guru yang akan mengajar RBT, iaitu yang pertama, Puan Anita binti Suhaimi, Puan Wan Noriah binti Wan Yaakob, Puan Siti Hamidah binti Aziz, Puan Nurfisyah binti Mat Yusof, Puan Zuriati binti Arifin, Puan Farhati binti Hasim, Puan Masyitah binti Abdullah dan seorang lagi guru yang akan mendaftar kelab. Setiap minggu, seorang guru RBT akan mengendalikan kelas online. Pada minggu ini, giliran saya, Cikgu Siti Hamidah, akan memulakan PDPR pada hari ini. Cikgu akan mulakan dengan pengenalan subjek reka bentuk dan teknologi. Subjek RBT ini diperkenalkan pada tahun 2017. Cikgu percaya kamu semua telah biasa dengan subjek ini kerana telah diajar sejak kamu di tahun 4 sekolah rendah lagi. Subjek RBT akan diajar kepada murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Di sekolah kita, murid dari kelas C hingga N akan belajar subjek RBT. Tujuan subjek RBT diperkenalkan menggantikan subjek kemahiran hidup bersepadu adalah untuk melahirkan generasi baru, iaitu kamu semua yang mampu menghasilkan produk baharu yang berfungsi. Seterusnya, menyediakan ilmu asas untuk kamu bergelar usahawan reka cipta yang baharu. Pelaksanaan mata pelajaran RBT di SMK Puchong Perdana. Sebanyak 2 jam seminggu diperuntukkan untuk kamu belajar RBT dalam masa seminggu. Murid akan dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu setiap kelas dengan murid tidak melebihi 25 orang dengan 2 orang guru setiap kelas. Pembelajaran adalah terbahagi kepada teori dan amali, iaitu projek di bengkel. Percayalah, sekiranya kamu dapat menguasai RBT dengan baik, peluang yang sangat luas menanti kamu selepas tingkatan 3 nanti. Kamu boleh menyambung pelajaran di dalam bidang sains dan teknologi, iaitu STEM dan juga mata pelajaran yang ditawarkan di kolej vocational. Malah pelbagai aliran yang bersesuaian menanti kamu di tingkatan 4. Okey, cikgu teruskan kepada pembelajaran pada hari ini, iaitu bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Takrif, definisi atau maksud reka bentuk dan teknologi. 3 istilah ini hendaklah dihafal dan diingati sentiasa sehingga kamu berada di tingkatan 3. Definisi yang pertama ialah reka bentuk. Reka bentuk bermaksud pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan manusia. Sebagai contoh, kamu ingin menghasilkan produk yang boleh membantu kamu untuk mengangkat benda yang berat. Sebelum memulakan kerja, kamu dikehendaki untuk merancang bentuk produk tersebut. Jadi kena lukislah dahulu bahan yang diperlukan, berapa kuantitinya, warna apa, di mana untuk hasilkan produk ini dan macam-macam lagi. Inilah yang dinamakan susunan idea secara terancang dan yang penting produk yang dihasilkan adalah berguna kepada manusia. Istilah kedua ialah definisi teknologi. Teknologi bermaksud pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Maksudnya, kita akan menggunakan cara yang baharu untuk menghasilkan produk supaya lebih pantas dan jimat tenaga. Definisi yang ketiga adalah reka bentuk dan teknologi. Reka bentuk dan teknologi bermaksud gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk dengan mengaplikasikan ilmu sains dan teknologi. Evolusi reka bentuk. Evolusi bermaksud kemajuan dalam reka bentuk. Kamu boleh lihat contoh di bawah. Banyak lagi contoh yang telah mengalami evolusi seperti basikal, TV dan sebagainya.
Bidang reka bentuk. Terdapat dua bidang reka bentuk, iaitu konkret dan abstrak. Konkret bermaksud produk yang dapat dilihat dan dipegang. Contohnya seperti kasut, baju, payung, pinggan, beg dan sebagainya. Manakala abstrak bermaksud produk yang boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang. Contohnya seperti perkhidmatan potong rambut, insurans, suara daripada penyanyi dan sebagainya. Bidang di bawah konkret dan abstrak adalah seperti di dalam jadual. Ambil masa kamu untuk study semua bidang di bawah. Elemen reka bentuk. Perkara yang digunakan untuk menzahirkan idea pereka dalam bentuk lakaran atau lukisan. Bermaksud, setiap reka bentuk yang ingin dihasilkan mestilah mempunyai kesemua ciri atau beberapa ciri yang tersebut di bawah. Ciri yang pertama adalah garisan, bentuk, tekstur, saiz, warna, nilai dan ruang. Ciri yang pertama adalah garisan. Garisan merupakan cantuman satu siri titik yang mempunyai ukuran, panjang, jarak dan ketebalan. Garisan adalah unsur terpenting dalam aktiviti melakar, melukis, menggambar dan menulis. Garisan digunakan untuk fungsi berikut. Pertama, membahagikan dua ruang kawasan, menunjukkan pergerakan arah atau aliran, menunjukkan perhubungan antara elemen, mewakili ketegangan antara dua titik, menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Rupa. Rupa dibentuk apabila garisan bercantum, mempunyai permukaan yang rata, 2D, tidak berjisim, hanya mempunyai luas. Terdapat dua jenis rupa iaitu geometri dan organik. Bentuk geometri bermaksud bentuk yang tetap dan dikenali oleh semua orang. Manakala organik pula adalah sebarang bentuk yang dihasilkan atau dilukis oleh individu tertentu dan bentuknya tidak tetap atau standard. Bentuk mempunyai ketinggian, kelebaran dan kedalaman. Menggambarkan ruang, luas dan isi padu. Mempunyai lebih dari satu permukaan, 3D, yang boleh dilihat dan dipegang. Contoh bentuk adalah seperti di bawah. Tekstur. Permukaan yang memberikan impak atau kesan kepada pandangan mata pada sesuatu lukisan atau objek. Merujuk kepada struktur dan keadaan permukaan yang boleh dirasai melalui sentuhan dan visual seperti licin, kasar dan lain-lain. Kamu boleh menyentuh permukaan kapet, tapak kasut, permukaan lantai, cermin untuk merasai pelbagai tekstur ini. Warna. Kesan pembalikan cahaya atau sesuatu objek. Kesan yang diberikan ialah secara langsung kepada mata, emosi dan psikologi manusia. Warna terbagi kepada warna panas, iaitu warna yang terang, dan warna yang sejuk, iaitu warna yang lembut. Nilai. Merujuk kepada impak terang atau gelap sesuatu tona atau warna. Ia juga merujuk kepada perkaitan antara pencahayaan dan kemalapan warna atau sampel. Saiz. Saiz merujuk kepada ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Sama ada saiz kecil, sederhana atau besar. Ruang. Ruang ialah kawasan kosong di sekeliling garisan, objek dan jarak antara dua objek atau rongga dalam sesuatu objek. Ruang yang kelihatan pada mata dikenali ruang nyata, positif, dan tidak kelihatan dikenali sebagai ruang ilusi, negatif. Okey, tamat sudah sesi pembelajaran pada hari ini. Sila salin nota ini di dalam buku nota RBT. Sebelum cikgu terlupa, tolong sediakan buku nota yang nipis dan panjang untuk subjek RBT. Sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan bersama guru yang lain. Cikgu doakan semoga kamu terus bersemangat untuk belajar walaupun duduk di rumah. Bye-bye.